Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua orang? Okey, hari ni Kak Ki nak cerita mengenai apa yang Kak Ki borakkan lah dengan mak mertua Kak Ki. Pada siapa yang tak tahu, mak mertua Kak Ki ni orang Pekan, Pahang. So, to be happen, adalah sesuatu sebab menyebabkan dia sampai ke nilai beberapa hari yang lepas. So it's like 4 days ago lah macam tu. Jadi untuk satu program setiap Jumaat, Kak Ki akan bawa dia lah. Masih lagi dalam kawasan kita, tak merentas. Tapi perjalanan tu ambil masa dalam 30 minit. Lebih kurang plus minus jalan bengkak-bengkok kan. Macam tu. So nak dijadikan cerita, Kak Ki berborak dengan dia. Kak Ki cerita dengan dia, mak tahu tak apa yang berlaku last time? Kak Ki cerita dengan mak mentua Kak. Cakap, Mak tahu tak last week ada satu kes ni mak. Ada satu kes ni cikgu. Cikgu ni dia dah kahwin dengan suami dia 30 tahun. Bukan 3 tahun mak, 30 tahun. Hak cikgu ni, dia ni ngajak student SPM lah. Suami dia ni daripada tak ada apa sampai jadi doktor pensyarah. Hebat tak hebat lah lelaki dia tu. Jadi doktor pensyarah. Anak dia ada cucu dah. Paling kecil tinggal 1, Form 1. Yang besar tu dah 20 lebih lah. Cerita dia standard lah, dah kahwin 30 tahun. Anak dah kahwin. Umur anak 25, 26. Logik. Lepas tu dia telefon Nina kan, buat personal coaching, nangis. Nama Kak Ki pada orang kampung atau mak-mak Kak Ki adalah Nina. Aku pun tak tahu how it get theirs. Macam mana nama aku boleh jadi Nina. Nantilah tu lain kali chapter dia. Lain chapter kita sembang. Ini nak cerita the whole point apa yang Kak Ki sembang dengan mak mertua Kak Ki tu lah. So, dia cakap lah, mak, isu dia mak, semua okey. Pasangan dia ni, dia suami dia ni, selalu ni nak pergi beli baju seluar mesti dengan cikgu ni lah. Dengan isteri dia. Kalau tak ada isteri dia, tak pergi belilah baju seluar, pakai je lah yang sama buruk tu pun tang tu tak apa, tak ada masalah. Kalau nak pergi klinik ke apa, mesti ada isteri dia. Saat je ni berkepit dah. Dan isteri dia ni pun ikut lah, memang suka lah. Isteri suka berkepit dengan suami. Tak ada masalah. Dia suka, sangat suka lah cerita dia. Lepas tu, nak dijadikan cerita, bila dia jadi doktor, yelah macam Najak lah jadi doktor kan. Bila dia doktor, dia ada student bawah dia buat master. Sebab ni mestilah KPI dia. So one of the student ni, out of sudden, becoming so close. Close ni, bukan close biasa-biasa. Close luar biasa. Luar biasa. Ya, bukan close biasa-biasa. Close yang luar biasa. Macam mana luar biasa? Orang tu, cikgu ni bukan kat Kuala Lumpur. Dia kat luar lah. Kita katalah dia kat Pahang. Contoh lah. Kita kata dia kat Pahang. Dia kata, dia cakap, student tu kat KL. Berhenti kerja kat KL. Pergi duduk dekat dia kat Pahang tu. Dia kata, student tu kat KL. Berhenti. Pergi dekat Pahang ni. So, suami dia, doktor ni, pergi cari rumah sewa. Sewakan satu rumah. Bukan takat sewakan rumah. Bayarkan kereta budak tu. Kak Ki cakap, pasal apa pergi bayar kereta dah? Akak pun belik kan? Saya pun belik kak. Saya cakap, kenapa kena bayar kereta? Dia kata, student dia ni tengah ada masalah. So, dia tolong. Bayar duit rumah. Bayar duit kereta. Lepas tu, mereka pergi beli basikal. Lepas habis kerja, naik basikal sama-sama. Dah lain macam lah ni. Ya, lain macam sangat Kak Ki. Sebab itulah saya tanya Kak Ki ni. Saya telefon Kak Ki on the spot. Okey. Macam mana rutin harian? Suami saya pagi-pagi, pukul 7 dia akan minum dengan saya lah. Saya buat breakfast. 7.30 dia pergi ambil budak tu, pergi office dia. Pasal apa pergi office? Dia kata budak tu sekarang jadi macam assistant dia. Sama-sama budak tu buat master bawah dia. Mereka bersama je lah. Bersama je Kak Ki cerita dia. Bersama je. Memang macam orang cinta lah. Lepas tu dia akan balik rumah. Dia tak balik rumah saya Kak Ki. Dia hantar budak tu balik rumah. Pukul 5, 5.30. Dia mandi kat rumah budak tu. Naik basikal pula. Hobi basikal tu kan. Naik basikal bersama berdua. Sampai maghrib. Maghrib dia mandi. Lepas tu baru dia balik rumah. Dia balik rumah tu lepas isyak lah. Dan isyak tu baru dia balik rumah 8 lebih 9. Sampai rumah dah tidur. Besok pun rutin yang sama.
Lain macam bunyi dia. Lain macam Kak K. Isu dia sekarang, budak tu, student tu bukan perempuan, lelaki. Tu dia. Tu dia cik nak cerita. Bukan perempuan, lelaki. Lelaki, lelaki. Sudah. Cantik ke budak lelaki tu? Tanya kat cikgu tu kan. Cikgu tu kata, cantik lah Kak, putih-putih, badan tegap, sedap-sedap lah. Muda Kak. Cikgu tu cakap, muka budak tu dalam 28-29. Muda. Saya banyak kali lah spot check, 5.5 tu. Tak ke mana ada kat rumah budak tu Kak. Suami saya ni orang surau. Sekarang tak pergi surau dah. Lepas tu Kak, saya telefon Kak ni, saya dah jumpa WhatsApp dia orang bersayang-sayang. Kenapa tak bangun, tak kejut sayang subuh lah. Suami saya sekarang kalau bangun subuh, dia pergi kat telefon dulu. Dia duduk kat tepi telefon, dia WhatsApp. Lepas tu baru dia ni sembahyang subuh. Tapi sembahyang subuh bersama Kak K. Kita orang sembahyang subuh sama-sama. Kak K cakap, macam mana hubungan seks cikgu dengan doktor tu, dengan suami dia lah? Dulu aktif lah, seminggu sekali, 2 kali, 3 kali. Itu normal lah untuk suami isteri. Kalau suami tak minta, dia minta. Baguslah kat sini. Tapi sejak dah setahun ni hati saya dah tawar. Saya tak minta pun. Tapi kalau suami minta, saya bagilah. Kak K cakap, berapa kerap? Kalau suami minta ni sebulan sekali je kot Kak K. Cikgu tak pelik ke? Kalau dulu seminggu 3 kali, sekarang sebulan sekali. Hak yang lain tu pergi lepas kat mana? Tu cikgu tu nangis. Tapi suami saya ni baik Cik Kak K, dia kata. Ya, memang suami cikgu baik. Tak ada lah saya cakap dia tak baik. Lepas tu Kak K tanyalah, ada tak dia cuba masuk ke belakang? Ke memang selama ni ada main masuk ke belakang? Maksudnya masuk ikut punggung lah. Masuk ikut buntut. Masukkan zakar tu kat buntut. Dulu tak ada Kak K. Dia kata tak ada. Tapi beberapa bulan ni dia cuba 2 kali. Tapi saya tak bagilah. Saya kata, kenapa nak masuk kat situ, kan kotor? Saya kata, tanda-tanda dah ada dah tu cikgu. Tanda-tanda apa tu Kak K? Suami cikgu ni selalu keluar ke? Selalu outstation. Setiap minggu outstation. Kan PKP outstation Jeddah. Suami saya outstation selalu. Sekarang pun. Dengan budak tu lah berdua. Dengan budak lelaki tu berdua. Outstation semua, dia kata. Itu dah lain outstation tu cikgu. Kenapa cikgu tak ikut kalau outstation? Suami saya kan Kak K, dia dah jadi pelik. Dia dah marah-marah saya. Saya haramkan awak untuk ikut. Saya haramkan awak cek telefon saya. Sebab saya ni dah syak lah kan. Saya buat spot check, saya buat tu, saya buat ni. Saya ambil tahulah. Saya tengok semua yang kat IG Kak K tu. Saya buat. Tapi suami saya baik, saya tak jumpa apa-apa pun. Lepas tu Kak K cakap, cikgu, takkanlah cikgu nak kena jumpa video bogel suami cikgu dengan budak tu baru cikgu percaya. Takkanlah sampai tahap gitu cikgu. So, cikgu tu pun terdiam lah. Kak K cakap, Tuhan ni dia bagi cikgu tengok benda yang cikgu mampu tengok je. Dia tak bagi cikgu, dia tak dedahkan cikgu dengan benda yang cikgu tak mampu nak urus, tak mampu nak handle. Cikgu nak ke tengok? Cikgu tu nangis. Tuhan dah bagi banyak petunjuk dah ni. Cikgu sendiri boleh bagi tahu Kak K. Kalau benda ni berlaku kat orang lain, mesti cikgu dah tahu dah what's going on. Tapi sebab dia berlaku kat suami cikgu sendiri, cikgu dalam in denial. Selagi cikgu in denial macam ni, there's nothing that I can help. Jujurnya, Kak K tak boleh nak tolong. Kak K memang tak boleh tolong kalau cikgu stuck dalam denial phase. Sebab ni kita panggil denial phase lah. Rasa tak percaya. Selagi kita berada dalam rasa tak percaya, tidak boleh mewujudkan sistem kepercayaan yang baru. Macam tu jadi problem lah. Lepas tu dia kata, macam mana saya nak buat ni Kak K? Sebenarnya saya dah nasihat dia. Saya dah kata dia, kenapa jadi macam ni? Apa yang dah berlaku? Lepas tu suami saya kata, orang semayang lah. Orang semayang. Tak percaya ke orang semayang? Kak K ceritalah cikgu, dalam kem pemulihan akidah LGBT, bukannya orang-orang yang pondan-pondan je. Ramai je orang-orang yang nampak sangat normal, tabligh, yang cuba nak berubah. Tapi benda ni diujilah. Inilah ujian suami cikgu. Inilah juga ujian cikgu. Betul Kak K, saya diuji. Tapi dalam Islam cikgu kena faham. Perkara yang memudaratkan, fizikal dan mental, perlu diambil tindakan. Kak K tak adalah cadangan cikgu untuk cerai. Tapi cikgu kena ingat satu benda. Suami cikgu actively
masih aktif memasukkan zakar dia dekat budak tu. Dan juga memasukkan zakar dia pada cikgu. The chances untuk cikgu kena penyakit adalah tinggi. So ini adalah mudarat lah. Ini mudarat. Cikgu tu nangis. Macam mana tahu? Dia kata, cikgu nak bukti banyak mana? Selagi cikgu masih denial macam ni, kakek tak boleh tolong. You kena belajar untuk terima suami you ada lagi. Dan you sedang diuji. Cikgu tak payahlah marah-marah suami cikgu. Dah 30 tahun dia beri kebahagiaan pada cikgu. Ini adalah waktu dia diuji. Kalau cikgu nak bersama dengan dia, ada beberapa cabaran yang cikgu kena hadapi. Nombor satu, kalau dia minta, cikgu kena bagi. Sama ada cikgu nak suruh dia pakai kondom atau tak. Kalau dia tak nak, cikgu masih kena bagi sebagai isteri. Sebab sekarang suami tu dah cakap, kalau tak percaya abang, kita pergi mahkamah cerai. Tak percaya abang, kita pergi mahkamah cerai. Dia dah emosi. Sebelum ni suami dia tak macam tu. Sekarang ni suami dia dah sangat emosi dah. Kak K tanya lebih detail lah mengenai dalam bilik. Lepas tu Kak K tanya lebih detail benda-benda yang sebelum-sebelum ni. Memang betul ada tanda-tanda tu. Dia pun baru nampak. Waktu kat katil pun kita dah boleh tahu dah. Kalau lelaki tu ada feminine side. Feminine side yang sangat tinggi lah. So Kak K cakap cikgu tu kena balik istikharah. Istikharah ni minta tolong Tuhan. Apa nak buat? Itu istikharah. Tuhan yang pilihkan dalam kehidupan kita apa nak buat. Dan Kak K cadangkan cikgu tu untuk bagi deadline lah. 1 bulan. Bagi deadline buat tindakan drastik. Cikgu tu dengar. Kita tengok nanti macam mana update daripada cikgu tu. Mak mentua Kak K pun dengar lah. Iya, dia kata. Macam, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Benda-benda macam ni besar betul ujian orang tu. Lepas tu Kak K cerita lagi. Mak, bukan tu je mak. Banyak kes yang kita rasa susah nak jadi tapi jadi. Contoh dia macam zina antara suami dan isteri. Orang. Wih, jadi ke? Mak mentua Kak K cakap. Jadi mak, banyak suami dengan isteri orang zina. Jadi banyak. Ada yang terlalu banyak datang kat Ina adalah suami orang dengan anak dara lah. Biasalah tu. Dia tak kira mak tuduh labuh ke, tak tuduh labuh ke. Bila diuji, the moment diuji, kita sendiri terkapai-kapai. Kenapa aku macam ni? Padahal aku ni orangnya mengaji Quran. Aku ni bukan orang-orang yang tidak buat apa-apa tau. Aku ni adalah orang yang sangat buat macam-macam. Sangat mengambil pot lah. Kiranya aku menjagalah amalan ibadat. Tapi nak cerita tu, kalau diuji, memang kita pun terduduk. Tak boleh cerita orang lah. Sebab benda ni boleh datang pada kita at any time. You wouldn't know. Mak mentua Kak K kusyok lah dengar. Lepas tu mak, budak-budak kat universiti sangat ramai nak kahwin, mak bapak tak kasih. Tapi orang dah berzina. Ada yang baru start ringan-ringan. Dia orang dah tahu benda tu salah, dia nak kahwin. Dia cakap dengan mak ayah nak kahwin, mak ayah tak kasih. Sebab kata tak ready lagi lah, itulah, inilah. Oh, mak mentua Kak K marah. Dia kata, awak ni kena keluar buku ni pasal ni, dia cakap. Mak bapak ni kita kena ajar sikit. Biar dia tahu kalau anak tu berada dekat sekolah menengah, dekat masuk universiti tu, bila dia kata nak kahwin, dah sampailah tu masa dia, fitrah dia dah panggil lah nak kahwin. Bersedia tak bersedia, kahwinkan anak tu untuk selamatkan iman dia. Sebab dah waktu dah sampai dah untuk dia bertanggungjawab dalam kehidupan dia. Oi mak, tak ada orang nak baca buku macam tu mak. Mak ayah takkan nak baca buku macam tu nya. Mak mentua Kak K, awak lah kena perjuangkan ni. Sudah. Itu bukan benda yang aku nak cerita dengan mak mentua aku. Tapi Kak K layan lah, which is she got point. Mungkinlah satu hari nanti kalau Allah izinkan kita keluarkan buku macam tu. Kan? Sebab ramai kan yang ada isu macam ni, sihan dia orang. Mak bapak tak faham. Anyway, lepas tu Kak K masuk macam ni. Kak K cakap, sebab tu mak, tu baru aku masuk jarum sikit. Sebab tu mak, Ina dengan student ajak, Ina berkeras. Sebab Kak K tak nak lah mak mentua Kak K nampak Kak K ni macam kontrol. Sebab baru-baru ni ada lagi student perempuan datang. Baik hantar tu hantar ni. Kak K yang buat muka. Kak K buat muka kat budak tu. Terima kasih Tak apalah, hantar kat sini je, tak payah masuk dalam. Doktor tidur. Mak mentua Kak K pandang terkejut. Sebab kat luar tu ada meja. Kat luar je Kak K tak kasi dia masuk rumah. Sebab dia student. Limit kat luar. Berbaik berpada-pada. Kak K sangat jaga. Kak K sangat jaga benda ni. Nak jumpa doktor, nak apa, nak jumpa suami aku, kau tak payah jumpa pun tak apa, bagi aku je.
Aku ni bini dia cukup. Kak K sentiasa ada pendekatan macam tu. Kau nak cakap kontrol ke apa, suka hati kau lah. Insecure, of course. Kerana Kak K hari-hari jumpa kes ni. Semua kes-kes macam ni bermula daripada nak tolong, beriadah, kesian, tak tahu nak ke mana, nak cerita dengan siapa. Dia je yang tolong kita. Saya tak ada niat apa-apa. Semua benda bermula macam ni. Kak K cakap dengan mak mentua Kak K, Mak, Ina takut Ina diuji, Mak. Sebab kita ni akan sentiasa diuji dengan apa yang kita ajarkan. Walaupun Kak K tak ajar korang suami curang lah, apalah tak. Kak K tak banyak ajar. Benda-benda tu Kak K tak ada ajar. Kak K lebih kepada pengisian karakter kan. Macam mana kita jadi lebih baik dalam diri kita. Tapi tak adalah spesifik. Buat 5 benda ni supaya suami kau tak curang. Tak ada. Kak K tak ajar benda-benda macam tu. So, nak ceritanya adalah bila Kak K cakap macam tu, mak mentua Kak K tu, dia nampak dia boleh terima lah. Yelah mak mentua Kak K cakap macam tu. Betul lah tu. Kena jaga ni benda-benda macam ni. Kan kita diuji. Lepas tu mak mentua Kak K cerita lah kisah-kisah Nabi. Macam mana ujian diorang. Kak K cakap, betul lah mak. Ina tak mampu mak. Ina tak tahu mak kalau Ina diuji tu macam mana mak. Ina kata baiklah. Ina gaduh dengan Najak sekarang. Biarlah aku gaduh teruk sekarang. Daripada gaduh kemudian. Biarlah student nak benci aku pun tak apa. Tak penting untuk student tu suka aku. Lepas tu mak mentua Kak K dia angguk lah. Dia kata sebab Kak K punya ayat adalah biarlah gaduh sekarang mak. Daripada jadi benda lain mak akan datang. Bukannya pasal Kak K tak percaya doktor. Sebab semua benda ni bukan pasal orang tu baik ke tak baik, tak. Semua orang akan diuji. Tapi Kak K mesti ada usaha. Takkan Kak K nak berserah. Kak K nak prevent benda tu sebelum jadi. Aku kena participate semua. Sebab suami aku ni lecturer. Access dia ada masa, tenaga. Apa kita selalu cerita tu? Lelaki akan ada potensi kan melayan orang bila ada 3 lebihan. Lebihan tenaga, lebihan masa, lebihan kewangan. Semua-semua ni doktor dia. So Kak K sentiasa kena fulfillkan everything. Itulah kerja aku isteri, menjaga perkahwinan aku. Anak-anak penting. Perkahwinan lagi penting daripada semua benda yang penting. Kalau perkahwinan aku huru-hara, semua benda yang penting kau cakap tadi tu dah jadi tak penting dah. Dah jadi tak best dah. So aku kena jaga benda satu. Tuhan bagi aku jaga satu benda ni. Aku kena jaga betul-betul. Balik pada cerita tadi. Point yang Kak K nak share pada kalian adalah bila Kak K cerita macam tu kat mak mentua Kak K, barulah dia dapat connectkan benda tu lah. Dia dapat relate. Patutlah awak ni macam tu. Kak K open the door tau untuk rumah. Student semua boleh datang. Tapi aku bagi limit. Kau nak apa? Kau ada masalah, pergi cerita kat kaunselor. Kau ada apa? Urusan dokumentasi. Ada fellow pergi. Urusan yang melibatkan pengetua sahaja. Baru boleh. Dan kalau dia bukan pasal urusan kerja lah. Tak ada benda yang boleh rahsia lah. Tak ada apa yang boleh rahsia. So kita kena know each other. Dan Kak K akan tanya student tu sampai dia sendiri tak selesa. Sebab Kak K akan tanya detail sangat banyak. Of course. Aku mesti kena tahu. Sebab Kak K ada banyak kes. Student dengan lecturer. Banyak kes. Of course sebab dia orang ada akses. Bilik sendiri lecturer semua kan. Dan berapa banyak kat data Kak K. Isteri lecturer yang depressed. Sangat ramai tapi tak ada orang nak cakap. Bukannya doktor lecturer je. Doktor pun ramai depressed. Isteri dia orang. Sebab suami dengan nurse. Kau tak tahu apa berlaku. Kita kena bersangka baik. Kau bersangka baik tu berpada-pada lah. Kalau bersangka baik berlebih, nama dia bodoh. Sebab kita mesti kena ada conscious. Sebab kita nak berjaga-jaga sentiasa. Sentiasa nak berjaga-jaga tu adalah perkahwinan kita. Kena jagalah. Betul tak? Nak jaga-jaga mesti kena ambil tahu. Kalau kau tak ambil tahu, macam mana nak jaga-jaga? Kata Kak K, bukan buat lagi overthinking ke? Kalau kau tak pandai urus, jadilah overthinking. Itulah pentingnya pengurusan. Pengurusan emosi. Dan pengurusan emosi datang daripada hati. Hati kita kena kuat. Tak boleh membiarkan nafsu on top of rationality. Tak bolehlah kita membesarkan overthinking tadi. Ni je lah benda Kak K nak share dengan kita semua. Kak K nak share dengan kalian semua pagi ni. Bagaimana aku cucuk jarum. Bagi tahu kat mak mentua aku. What I did is what I did. Aku kena buat benda aku kena buat sebagai seorang isteri. So mak mentua Kak K tak adalah rasa janggal sangat. Dan student pergi mampus. Kisah pula aku. Engkau tak penting, perkahwinan aku lagi penting. Kak K sentiasa ada konsep macam tu. Supaya biar kita dalam mood berjaga-jaga.
Lepas tu Kak Ki ceritakan benda yang Kak Ki cerita ni pada doktor. Just nak bagi dia double lagi. Kak Ki cakap, betul kan bang tindakan saya kan? Saya mesti menjaga perkahwinan kita. Kak Ki kena up sikit. Cuba bapa cakap, mommy power. Dia pun cakap lah, mommy power. Dia melayan lah bini dia yang gila ni. Tapi benda tu adalah seeding. Adalah benda menanam belief system. Menanam belief system ni supaya dia tahu apa yang Kak Ki buat ni adalah betul. Dan bukan takat dia tahu, dia menyokong. Anyway, tu je lah cerita yang Kak Ki nak share. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi, okay? Assalamualaikum dan selamat pagi semua.